Aku Tengku Muhammad Ersad bin Tengku Mazlan. Aku bakal seorang guru. Aku Muhammad Solihin bin Hassan. Aku bakal seorang guru. Aku Razarilia binti Mat Zaki. Aku bakal seorang guru. Aku merupakan anak kelahiran daripada keturunan Cik Siti Wakembang dan aku merupakan pelajar daripada Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Dulu aku mempunyai impian, aku yakin aku akan cuba untuk terus berjuang kerana aku pasti akan ada jawapan yang benar pada suatu hari nanti. Mungkin ianya bukan hari esok tetapi impian ini akan aku gapai pada masa akan datang. Segalanya bermula sejak di bangku sekolah lagi ketika aku berusia 10 tahun. Suatu hari aku berkata kepada diriku, aku ingin menjadi seorang guru. Mungkin ketika itu kata-kata aku tidak memberi apa-apa kepadaku. Ialah mana mungkin kecil-kecil lagi mempunyai impian sebesar itu. Pada ketika itu aku menjadikan guru-guruku sebagai idolaku. Seterusnya, pada tahun 2013, aku telah terbang ke dunia yang penuh onak dan duri, iaitu dunia remaja. Aku meneruskan pembelajaranku ke sekolah menengah. Duniaku ketika itu mengajak aku untuk terus hidup lebih berdikari. Pada saat itu, segalanya agak mencabar kerana aku perlu berhadapan dengan pelbagai gelagat manusia. Di sini, aku perlu menjadi orang yang lebih kuat kerana suatu hari nanti aku ingin menjadi seorang guru. Dalam menerusi arus dunia remaja kini memasuki tahun 2017, maka tibalah masanya aku menduduki peperiksaan iaitu sijil peperiksaan Malaysia SPM. Di sini aku perlu kuat, aku perlu berusaha bersungguh-sungguh kerana bagiku peperiksaan ini adalah penyuluh kepada hala tuju selepas aku tamat pengajian nanti. Pada tanggal Mac 2018, keputusan SPM telah diumumkan. Alhamdulillah, aku telah berjaya memperolehi keputusan 6A. Namun, keputusan itu masih tidak dapat memenuhi syarat untuk membolehkan aku menyambung ke pengajian IPG. Aku mengambil keputusan untuk menyambung pengajianku di tingkatan 6. Demi mengejar cita-cita, aku berjuang untuk mencapai cita-citaku. Mana mungkin aku akan mengalah. Aku telah menyambung ke pengajian ke tingkatan 6. Bagi aku, ini adalah peluang terakhir aku untuk mengejar cita-citaku sebagai seorang guru. Perjalanan sebenar aku akhirnya bermula setelah aku berjaya mendapatkan keputusan SPM. Di situ aku mula mengorak langkah untuk menyusun masa depanku dengan lebih jelas. Kusangkakan jalan hidupku semudah perancanganku, namun di situlah Tuhan mendugaku. Aku telah gagal ujian kemasukanku ke institusi pendidikan guru IPG. Perancanganku terhenti seketika. Tuhan menduga lagi dengan keputusan penawaran universiti di mana aku ditawarkan diploma pengajian kejuruteraan di Universiti Awam. Ibuku sangat menyetujui aku untuk menyambung dalam bidang tersebut sedangkan aku masih ingin mengejar cita-citaku sebagai seorang guru. Akhirnya ibuku dapat menangkap gundah di hatiku dan bersetuju untuk membiarkan aku memilih jalan sendiri. Guru-guruku juga turut menyokong aku untuk mengejar impianku dan akhirnya atas nasihat mereka aku memasuki tingkatan 6 dan dengan berkat doa ibu, guru dan rakan-rakanku akhirnya aku mendapat keputusan cemerlang di dalam STPM dan akhirnya dengan keputusan itu aku berjaya ditawarkan ijazah pendidikan di Universiti Sains Malaysia untuk menjadi seorang guru yang berjaya. Sastra dengan pendidikan, itulah nama bagi kursus yang aku pelajari di Universiti Sains Malaysia. Pembelajaran di universiti sememangnya berbeza dengan pembelajaran di sekolah kerana banyak mengajar diri aku untuk berdikari. Perasaan kejutan budaya sememangnya wujud dalam diri aku apabila berada di tahun pertama sebagai seorang pelajar kerana segalanya perlu dilakukan sendiri. Oleh sebab itu, aku berfikiran positif setiap perkara yang aku terima sepanjang bergelar seorang pelajar. Banyak penglibatan yang telah aku ceburi di universiti ini seperti badan beruniform, persatuan, sukan, aktiviti kebajikan dan sebagainya. Pengalaman ini yang mendewasakan aku sebagai persediaan menjadi seorang guru. Ciri-ciri kepimpinan, berdisiplin, berkebolehan dan berdikari dalam menyelesaikan sesuatu perkara merupakan sesuatu yang bernilai. Tempoh selama 4 tahun aku berjuang dalam bidang ini demi segulung ijazah untuk dihadiahkan kepada tulang belakang aku selama ini, iaitu ibu bapa dan insan-insan yang membantu aku sehingga tamat belajar. Tiada ungkapan yang dapat diterjemahkan untuk menceritakan kisah duka aku sepanjang menjadi seorang mahasiswa, namun ia perlu menjadi memori untuk diri ini.
Aku bersyukur diberi peluang untuk melanjutkan pengajian di bidang pendidikan terutama di Universiti Sains Malaysia. Kini, persediaan untuk menjadi seorang guru sememangnya tidak cukup. Hanya pengalaman sahaja menjadi sumber persediaan untuk aku apabila masuk ke alam pekerjaan. Aku hampir jatuh dalam perjuangan untuk menjadi seorang guru. Dengan dorongan ibu ayah, aku kembali bersemangat untuk meneruskan cita-citaku. Seperti sedia maklum, bidang atau kerjaya sebagai seorang guru adalah salah satu kerjaya yang amat murni. Hal ini kerana bidang ini nampak agak mudah dari pandangan luarannya, tetapi ianya merupakan salah satu bidang yang agak mencabar. Oleh itu, aku memilih kerjaya sebagai seorang guru ini kerana aku ingin merasa sendiri cabaran yang dihadapi oleh seorang guru atau pengajar. Dalam perjalanan aku sehingga sekarang, aku melihat remaja sekarang tidak lagi mengambil berat tentang pendidikan. Apabila aku akan menjadi seorang guru nanti, aku pasti aku dapat mengubah segalanya dan membuka mata masyarakat tentang pentingnya pendidikan di dalam diri mereka berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan. Aku juga ingin berbakti kepada negara demi menjamin generasi akan datang dan masa depan negara. Guru ialah sesiapa sahaja yang mengajar kita walaupun sekecil-kecil cabang ilmu. Ini menyebabkan aku menyelami dan mempelajari erti kehidupan manusia secara hakiki. Aku amat kagum terhadap golongan guru yang bertukus lumus untuk mendidik anak murid mereka masing-masing. Didikan secara ikhlas hanya akan wujud apabila seorang guru itu tidak mengharapkan balasan terhadap didikan yang diberikan. Itulah jiwa sebenar menjadi guru. Itulah salah satu sebab aku ingin menjadi guru. Menjadi seorang guru bukanlah suatu perkara yang mudah. Guru harus mempunyai kriteria-kriteria yang khusus dan sebelum ditauliah untuk menjadi seorang pendidik. Guru sebagai contoh tauladanan golongan yang dihormati dalam masyarakat seharusnya memiliki kriteria dan sifat yang baik untuk mendidik anak murid. Antara kriteria yang perlu aku bina ialah kepribadian yang mulia. Seorang guru yang baik itu ialah guru yang memiliki pribadi yang elok, sempurna dan mampu memberi tauladan kepada orang lain. Selain itu juga guru harus berpengetahuan dan berkemahiran. Jika aku ingin menjadi seorang guru, aku seharusnya sedar bahawa aku harus lengkapkan diri aku dengan kemahiran dan ilmu pengetahuan secukupnya. Sebagai seseorang yang menjadi rujukan murid, aku harus memiliki kepakaran yang lengkap dalam mengajar subjek kepada anak-anak muridku. Guru juga harus mahir dalam mengurus dan menyelesaikan masalah serta konflik yang timbul. Sifat lain yang perlu ada pada diriku ialah komunikasi yang baik. Guru itu harus mempunyai kemahiran komunikasi yang sempurna dalam menghadapi pelbagai situasi. Seterusnya, guru itu harus menghasilkan hasil kerja yang lengkap seiring dengan falsafah pendidikan negara untuk menambah baik prestasi pelajar dalam pembelajaran. Dengan ini, aku dapat menjadi seorang guru yang baik tanpa harus terpesong dari arus pendidikan moden. Seterusnya, guru itu perlu mempunyai sifat yang berwawasan, proaktif, inisiatif, responsif dan inovatif dalam diri. Aku yakin aku akan menggunakan kesemua aspek ini sepanjang kerjayaku sebagai seorang guru kelak. Guru merupakan insan terpenting di setiap sekolah kerana tugasnya sebagai seorang pendidik, pembimbing dan pengajar kepada pelajar. Tanggungjawab seorang guru tidak hanya tertumpu kepada sekolah, namun terdapat tanggungjawab lain yang perlu dipikul oleh guru bagi menghasilkan pelajar yang berguna. Sikap adil terhadap pelajar tanpa mengira kaum, keturunan, darjat, politik, agama dan sebagainya merupakan tanggungjawab guru terhadap pelajar. Kebajikan pelajar perlu diutamakan dan seorang guru perlu membimbing pelajar tanpa mengharapkan balasan. Seorang guru juga perlu meningkatkan ilmu pengetahuan melalui penyelidikan, kursus, seminar dan sebagainya. Guru perlu menjaga maruah dan nama baik kerjaya sebagai seorang guru dengan cara menunjukkan kelakuan dan etika perguruan yang baik. Hubungan dan kerjasama dengan rakan sejawat perlulah lebih akrab dan saling bantu antara satu sama lain. Sebagai seorang guru, perlu berusaha untuk mengelakkan tindakan yang boleh menjejaskan nama baik kerjaya perguruan. Guru perlu menghormati ibu bapa pelajar bagi mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama antara pendidikan dengan rumah tangga. Kerjasama antara guru dan ibu bapa adalah penting bagi meningkatkan perkembangan semasa pelajar. Segala maklumat peribadi pelajar perlu dirahsiakan oleh guru. Seorang guru juga perlu mengelak daripada dipengaruhi oleh ekonomi, sosial dan politik ibu bapa dalam membuat sesuatu keputusan. Oleh itu, tugas murni sebagai seorang guru bukan hanya tertumpu kepada kerjaya di sekolah, malah tugas seorang guru juga perlu berinteraksi dengan orang sekeliling bagi mengembangkan penglibatan membentuk pelajar yang berguna. Kehebatan seorang doktor
dapat menyelamatkan nyawa pesakit. Namun, kehebatan seorang guru dapat menyelamatkan masa depan negara. Itulah pepatah yang dapat mendorong kami untuk mengejar cita-cita kami sebagai seorang guru.